60 tahun suatu jangka masa yang agak panjang, dan kita dalam masa 60 tahun PAS Kelantan mengalami suka duka. Yang tadi telah diadakan satu forum yang menjelaskan bagaimana sejarah suka duka PAS Kelantan, sehingga kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun 59 sehingga tahun 78, dan peluang yang kedua pada tahun 90 sehingga hari ini. Dalam masa 60 tahun kita lihat bagaimana berlaku perkembangan pesat dalam perjuangan Islam PAS, dan berlaku juga ada di kalangan pimpinan-pimpinan PAS yang keluar daripada parti dan menubuhkan parti lain. Berlaku bekas Menteri Besar Kelantan Datuk Haji Muhammad Nasir keluar menubuhkan Berjasa. Bekas Presiden PAS Datuk Asri keluar daripada PAS menubuhkan Hamim. Tapi kita lihat bagaimana penyokong-penyokong kita tetap setia dengan PAS. Sebab itu bila kita sebut tentang istiqamah kepada penyokong-penyokong kita, pakat masuk buah kemah. Memang kita buat ceramah ni musim hujan, sebab tu kita cadai kemah. Hujan rahmat. Masih lagi kita berpeluang untuk meneruskan program kita daripada pagi lagi sampai malam ini. Ini hujan rahmat. InsyaAllah sekejap biar hujan. Bila kita beritahu kepada penyokong kita supaya istiqamah, penyokong kita beritahu penyokong ni alhamdulillah istiqamah, pemimpin yang lari. Pemimpin yang lari ini masalah. Sebab tu sepatutnya kita pemimpin ni kena malu kepada pengikut yang berkorban. Tuan-tuan sebelum daripada PAS ni, orang yang lebih lama daripada hamba, tahu bagaimana penyokong kita tanam padi derma kepada PAS, motong getah derma kepada PAS, tanam pisang derma kepada PAS. Tiba-tiba orang yang diberi amanah oleh rakyat, penyokong kita, diberi peluang menjadi pemimpin, tiba-tiba mengkhianati perjuangan kita, tuan-tuan. Pemimpin seperti ini perlu kita tolak, tuan-tuan. Betul atau tidak? Biar pada kita berlawan dengan UMNO ni dah lepas pun ada juga bahasa nak tekan sama sendiri. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan mereka dengan menyatakan rabbuna Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Walau apa pun yang berlaku, kita wajib istiqamah dengan perjuangan Islam. Kita berjuang bukan kerana orang, tuan-tuan. Kalau kerana orang, letihlah kita. Dia lopak, kita lopak. Dia lari, kita lari. Pesen orang lari ni, tuan-tuan, kita jangan turut. Kalau kita tak turut, kalau kita tak turut, insya-Allah bila dia lari, lama-lama dia letih, dia tengok alik belakang tak ada orang, dia berhenti. Kalau dia tengok orang turut, dia kehagi. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Tadi
Tuan Haji Abdul Fattah Haji Harun sebut, orang zaman dulu keluar parti dah, tak cerita rahsia parti. Tubik tubuh parti lain, tak cerita rahsia parti. Lah ni tak ada tubik, pegang jawatan lagi, bersarah kata riti, mesyuarat tak lagi. Ini apa ni tuan-tuan? Rahsia parti, rahsia jemaah, rahsia kerajaan, haram kita sebar luar tuan-tuan. Ini bukan perkara kecil. Benda dalam keluarga kena bincang dalam. Orang panggil marilah. Nak jadi jago luar pasal apa? Tuan-tuan, pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang buka rahsia jemaah Islam, kerajaan Islam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tawan kota Mekah, tahun yang ke-8 Hijrah. Bila Nabi buat persiapan untuk keluar ke Mekah, tahun yang ke-8 Hijrah, Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat kepada orang Mekah, rakyat rahsia ni. Ni berlaku, dia ingat Malik. Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat, dan dia upah seorang perempuan yang bernama Sarah. Dia upah 10 dinar kepada orang perempuan ni untuk bawa surat dia. Perempuan ni ambil, lipat-lipat surat, dia tok alas sangga dia. Lalu dia menuju ke Mekah. Bila dia bawa surat ni menuju ke Mekah, lalu malaikat Jibril mari bertemu dengan Nabi, beritahu Hatib ni atas rahsia, atas surat, pecah rahsia Nabi nak keluar untuk tawan Mekah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Ali, Ammar dan juga Sina Umar. Ada riwayat yang lain menyebut turut serta juga dalam rombongan tersebut ialah Az-Zubair dan juga Al-Miqdad Ibnul Aswad. 5 orang ni keluar. Nabi bersabda, "Intaliku hatta ta'tu raudata khakh fa inna biha za'inatan ma'aha kitabun fakhuzuhu minha fa in abad fadribu unuqaha." Rasulullah menyatakan, kamu berlima ni kena pergi sehingga sampai ke satu tempat yang bernama Raudatu Khakh, kerana di sana ada seorang perempuan. Perempuan itu membawa suatu surat. Fakhuzuhu minha, kamu ambil surat itu daripada dia. Fa in abad, kalau dia tak mau beri surat tersebut, fadribu unuqaha, kamu pancung tekak dia, kerana surat itu ada bersama-sama perempuan tersebut. Lalu Sina Ali dengan 5 orang pergi. Bila pergi sampai ke Raudah Khakh, lalu Sina Ali tanya, di mana surat tersebut? Di mana? Dia susuk dalam sangga dia. Perempuan tadi kata tak ada bawa surat apa-apa. Sina Ali kata ada. Lalu perempuan itu bersumpah bahawa surat itu tak ada. Oh, sumpah pelesu ni lama dulu lagi tuan-tuan. Jadi kalau bersumpah tak saya lopak parti, lepas tu lopak, tak saya khianat parti, lepas tu khianat, ni menunggu orang tino sampai dulu lagi. Bila dia bersumpah, Sina Ali kata gimana? Sina Ali kata Rasulullah tak cakap bohong. Apa yang Rasulullah cakap wajib betul. Lalu Sina Ali waktu ambil pedang, kalau mu tak ambil surat, aku pacung tekakmu. Lalu dia buka sangga, dia waktu ambil, memang ada surat tu. Bila waktu ambil,
Lalu surat itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buka. Isi kandungan surat tersebut, min Hatib bin Abi Balta'ah ila ahli Makkah, i'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridukum fakhudhu hizrakum. Surah ini datangnya daripada Hatib bin Abi Balta'ah, ditujukan kepada orang-orang Mekah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersiap sedia untuk menawan kota Mekah, maka naklah kamu semua berjaga-jaga. Ini surah Hatib, dia suruh berjaga-jaga. Dia beritahu rahsia Nabi. Lalu Nabi tanya, apa dia ni Hatib? Nabi panggil apa dia? Kenapa kamu buka rahsia ni, pasal apa? Dia kata, Rasulullah, hamba tidak murtad dan hamba tidak kafir. Rasulullah tanya, apa dia rakyat tak murtad? Ni orang tanya apa? Saya sayang juga ke parti. Orang tanya apa? Kecek lagu tu. Saya sayang parti, nak mati dalam parti. Rasulullah tanya, pasal apa kamu tulis surat? Saya tidak murtad, saya tidak kafir. Tapi memang saya ada hubungan baik dengan orang Quraisy. Tu je. Lalu kata Sina Umar, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafik. Ya Rasulullah, biarkan saya nak ambil pedang, saya nak kerak kepala orang munafik ni. Sina Umar nak baca kau. Nabi kata jangan. Nabi kata jangan. Kerana Hatib ini dia termasuk di kalangan ahli perang Badar. Ni hak masuk perang Badar dah ni pun pecah rahsia lagi tuan-tuan. Tak usah duk erel lah duk royak sayang parti. Ni hak perang Badar dah ni pun buka rahsia lagi tuan-tuan. Oh, puak kita tak aja perang Badar, Badar pun tak pergi, cuma perangai Badar lahung. Jenis perangai Badar. Jenis perangai Badar. Bukan tak tahu. Kita duduk ala jemaah ni macam satu keluarga. Ada gapo? Bicara molek. Bicara dalam rumah, jangan riwayat kedai kopi. Ni tak kena ke bini kita pergi bersarah kedai kopi. Orang ni segar molek ke lagu ni? Tuan-tuan, bini hamba tak pakar tuan-tuan. Dia pergi ayat kedai kopi. Orang kedai kopi kata demo ni segar molek ke? Kalau bini kita tak betul, panggil royak. Panggil tok tua. Panggil orang tengah. Hak kita kata tak betul tu betul, bini kita tak betul, kok kita tak betul. Habis cemolek, bini kita tak betul, kok kita tak betul. Kadang-kadang kita yang kata bini kita tak betul. Kita sendiri kita buat dak dok mai haji ya contoh. Bini ada pegang kita motong getah bini contoh. Pada ayat bini tak betul, dia mai haji. Hani hanya timuk bini ni bagi lagu ni. Dia mai haji halah semua. Bila sekali dia benar, dia ajak buat-buat saya dia mai kita pergi minum air mau kawan belaka. Pasal kawan benar mai haji hari ni. Orang pakat pergi. Gak dia kerja buat tak ada. Bila naik masuk dapur dia royak ke bini dia. Buat teh dia kata saya abang mari. Bini dia celung. Bini dia kata gula tak ada. Bunyi lagu lain. Bila bunyi bini jawab gula tak ada. Bunyi. Saya dia luar ratus sudah tak apa bini lah. Tak apa bini lah. Dia pun tobik. Cepat-cepat nyoh. Mari kita pergi minum kedai. Tak boleh muka kat Latino dia kata. Saya dia kata sudah kerja, entah apa bini, tak ada pasar. Bila dia turun, saya dia tengok rupanya ada bekas sodek punggu dia. Ada bekas sodek punggu. Jadi saya dia kata, demo kecil besar. Kau ingat, kau demo tak apa bini. Rupanya bini demo, tak demo dengan sodek. Tu berapa dia pungut? Kecil tak boleh muka kat Latino. Tu berapa? Dia kata memang kau tak muka, kau punggu ya. Jadi biar tentu kita marah tu betul alik kita. Kau lagu mana? Jangan dok bergeger kedai kopi. Wa amruhum syura bainahum. Urusan orang Islam ni dia syura, musyawarah. Wasyawiruhum fil amri, bermusyawarah lah mereka
dalam segala urusan. Wasyawirhum. Ni fi'il amar ni wajib. Wajib. Jemaah tak boleh pakai kita seorang. Kalau pakai kita seorang, kau punah ranah lah jemaah ni. Dia kena pakai keputusan mesyuarat. Hatta kalau kita tak setuju sekalipun, wajib kena duduk dia, kena patuh pada keputusan jemaah. Alaika sam'u wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika. Rawahu Muslimun. Ni hadis sahih. Wajib mu dengar, mu taat pada pemimpin kamu dalam keadaan kamu senang, dalam keadaan kamu susah, dalam perkara kamu setuju, dalam perkara kamu tak setuju, selagi tidak perkara maksiat, wajib mu kena taat. Ini wajib. Barulah jemaah kita kuat. Dan doa ala jemaah ni wajib. Tadi Datuk Ni Amal baca hadis. Hadis riwayat Tirmizi. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama jemaah. Ada ujung lagi hadis ni. Faman sazza ilan nar. Siapa dia mengasingkan diri daripada jemaah, dia akan diasingkan di dalam neraka. Itu hadis riwayat Tirmizi. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah ada bersama-sama dengan jemaah. Faman sazza ilan nar. Siapa dia mengasingkan diri daripada jemaah, dia akan diasingkan ke dalam neraka. Siapa sebut? Nabi sebut. Jadi apabila Sayyidina Umar nak kerat kok hati, Nabi kata jangan. Dia pernah menyertai perang Badar. Ahli perang Badar ni ada keistimewaan dia. Nabi sebut ada keistimewaan dia. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, Ya ahla badrin, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buatlah menawak gapo, Allah Ta'ala ampun dosamu. Ini keistimewaan Allah Ta'ala beri kepada orang ikut serta dalam perang Badar. Sebab tu Nabi larang. Nabi kata jangan. Kalau tidak kerana tu, putus tekak dah. Kerana dia ahli perang Badar. Sayyidina Umar ni peranguh. Disebut fafadat aina Umar. Kerana terlalu marah sehingga mengalir air mata Sayyidina Umar. Sebab dia nak bunuh tak boleh. Riak Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar menyatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasul lebih tahu. Tak apalah. Dan Rasul kata tak boleh bunuh, tak apa. Lalu turun ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ayat 1 surah Al-Mumtahinah. Ini sebab turunnya. Ya ayyuhalladzina amanu, kana qihati, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kamu menjadikan musuhku dan musuh kamu sebagai teman rapat sehingga kamu menyebarkan rahsia orang mukmin kepada mereka. Tak boleh. Haram. Haram tuan-tuan. Jadi kita dalam bab ni kita tak boleh tolak asa tuan-tuan. Rosak jemaah kita kalau macam. Dia benda-benda hal dalam jemaah ni kena bincang dalam jemaah. Kena bincang. Kita ada mesyuarat perhubungan. Kita ada mesyuarat lujnah politik. Kita ada mesyuarat Dewan Harian. Bila Dewan Negeri, kita ada mesyuarat periksa Dewan. Kita selesai situ. Inilah yang perlu kita faham. Jangan kita buat khenak kepada parti kita sendiri, tuan-tuan. Ingat retak pengorbanan orang dulu mati kerana perjuangan Islam. Mula Samakgo mati. Orang takkan ni tak ada apa-apa ni lep belakang. Kerana apa? Kerana perjuangan Islam, bukan kerana lain. Di Memali. Mati di Memali. Kerana apa? Kerana mempertahankan perjuangan Islam, tuan-tuan. Berapa ramai penyokong-penyokong ditukar, dipecat, dizalimi, dianiayai.
Hak jadi cikgu di atas kau ulu. Tadi disebut kandek-kandek tu ulu lah kandek. Tapi orang ni tak tinggal perjuangan Islam. Berapa ramai Tok Imam kita dia pecah. Zaman UMNO berkata tuan-tuan. Tok Ngulu memang habis kena pecah. Apakah bila rakyat dah bagi sokongan kepada kita, bila kita berpeluang merantau kali yang kedua 25 tahun, ada di kalangan kita ni berasa puas dah berkali. Berasa puas dah merantau berkali. Berasa puas. Jadi buat kerja kena parti. Patu ayat sayang ke parti. Sayang ni kena ada cara dia. Jangan buat sayang supaya orang pergi beruai. Beruai bila dia tengok lalak, ingat atas hidung tuan dia, dia tapa hidung tuan dia, rebeh dengan hidung-hidung habis. Bila orang tanya apa buat gitu, beruai kata pasal lalak naik atas hidung tuan kita sayang kat tuan. Jadi jangan kita buat sikap macam beruai sayang ke tuan. Kita nak tapa nyamuk, nak tapa lalak, rebeh dengan hidung-hidung, mati dengan tuan-tuan. Jangan ingat. Dia orang kena kepada perjuangan Islam ni, tuan-tuan, hidup dia tidak akan selamat dunia dan akhirat. Tak kira siapa tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mengkhianati amanah Allah, amanah Rasul, dan jangan sekali-kali kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kamu. Kalau kita tengok dalam tafsir, termasuk dalam amanah kepimpinan, termasuk dalam amanah harta benda, termasuk dalam amanah rahsia parti, rahsia kerajaan, amanah tak boleh khianat. Haram kita khianat. Padahal ada hak melopak bai'ah depan tok guru, taklid, jatuh talak, isteri 3 talak, nyolopak tak kira, talak lagi. Sopah lagi, tak cara. Bai'ah ke bai'ah lagi. Ni orang kita ni penat tak penat tuan-tuan. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut orang yang berbai'ah dengan kamu Muhammad, sebenarnya mereka berbai'ah dengan Allah. Bai'ah dengan perjuangan Islam, dengan pemimpin, bai'ah atas nama Islam, sebenarnya bai'ah dengan Allah. Dan disebut dalam ayat itu, faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi. Siapa dia mengkhianati bai'ah tersebut, sesungguhnya bala bai'ah itu akan menimpa diri dia sendiri. Tuhan sebut bala ni kena atas diri dia sendiri. Jadi jangan kita khianat amanah Allah, amanah Rasul, amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Marilah sama-sama kita istiqamah dan kita kena jaga. Pohon 60 tahun ni banyak dah orang boleh hasil dengan pohon ni. Termasuk orang khianat pun makan hasil ni juga. Orang khianat tu pun makan hasil ni juga tuan-tuan. Tapi jenis tak apa khabar. Tak apa khabar. Siapa nak tebal pohon? Kita tidak akan elok orang nak tebal pohon ni. Kita tidak akan biar pun. Kita tidak akan biar sesiapa pun mengkhianati perjuangan Islam yang telah diasaskan tahun 51 lagi tuan-tuan. Kita tidak akan biarkan sesiapa pun yang mengkhianati perjuangan kita. Kita tidak akan beri sokongan kepada pengkhianat. Boleh atau tidak tuan-tuan? Kita kena tolak pengkhianat. Boleh atau tidak tuan-tuan? Kita wajib tetap istiqamah dengan perjuangan Islam. Kita berjuang bukan kerana orang. Kita berjuang lillahi ta'ala. Dan inilah yang dinyatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar menyatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah
fa innallaha hayyun la yamut. Siapa dia sembah Nabi Muhammad telah mati, tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah Taala tetap hidup dan tidak mati. Ada orang dia kuat pah ni kerana ada tok guru. Bila tok guru mati dia beronah selalu. Ada lah tu. Jangan, bukan kerana tok guru, kerana Allah. Kerana Allah. Kita turut tok guru kerana dia memperjuangkan perjuangan Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan. Jika tok guru ada molek, lepas tok guru mati dia mula. Tuan-tuan tahu kau ada amal doa ayat ni, faham kau dak ni? Lama kita je leluh, dia tak tahu gapo nak.